Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita tentang sistem pencernaan manusia. So, dalam video sebelum ni, cikgu dah gabungkan dua subtopik iaitu 9.1 dan juga 9.2. So, pada video kali ini, cikgu akan gabungkan tiga subtopik lah sebab dia pendek-pendek je subtopik ni. So, cikgu akan gabungkan 9.3, 9.4 dan juga 9.5. Okay. So, tanpa buang masa, jom kita start dengan subtopik 9.3 iaitu penyerapan. Okay. Dalam satu topik sebelum ni kamu dah mempelajari tentang bagaimana makanan tu tercerna daripada yang kompleks kepada makanan yang paling ringkas lah. Okey. So, dalam satu topik kali ni kita akan mempelajari bagaimana makanan ataupun zat tersebut akan diserap masuk ke dalam badan kita. Okey. So, untuk penyerapan ni, ileum dia akan ada ciri-ciri penyesuaian lah untuk menyerap makanan yang tercerna. Okey. Di mana dekat kawasan ileum inilah akan berlakunya pencernaan hasil makanan yang tercerna lah. So tak akan berlaku dekat tempat lain, hanya berlaku pada kawasan ileum. Okay. Okey, ini adalah gambaran tentang ileum lah. Ileum ni kalau kita ambil satu kertas rentas, kita akan dapat lihat akan ada berjuta-juta vilus lah. Okey, yang mana dalam vilus ni kita tahu akan ada leptil, akan ada sel epithelium yang dekat ni setebal satu sel ni, dan juga kapilari darah. Okey. Jika kita ambil salah satu daripada ataupun kita ambil sel epithelium ni, kita akan dapat lihat akan ada mucus, sel goblet dan juga membran asas lah. Serta akan ada microvillus di atas villus tu. Okey. Kalau kita kecilkan lagi. So ileum, apakah itu ileum? Ileum ni dia panjang dan dia ada ciri-ciri penyesuaian untuk menyerap nutrien lah. Yang mana ileum ni akan ada lapisan dalam yang berlipat-lipat dan akan ada unjuran-unjuran halus yang kita sebut sebagai villus. Okey. Villus ni pula, dia akan ada ciri-ciri penyesuaian yang berikut untuk menyerap nutrien lah. Yang pertama, dia akan ada lapisan epithelium, lapisan luar tu. So, lapisan epithelium ni adalah setebal satu sel, sangat nipis. So, disebabkan sangat nipis, dia akan mempercepatkan penyerapan nutrien lah. Okay, dalam villus ini juga, ataupun dalam sel epithelium ni akan ada sel goblet. Yang mana sel goblet ni tugasnya adalah untuk merembes mucus. Mucus ni akan membantu pencernaan lah. Jadi sekeliling villus ni akan ada jaringan kapilari darah yang mana makanan tercerna akan ada yang masuk dalam kapilari darah dan diangkut ke seluruh badan lah. Okay. Akan ada juga lektil di mana lektil ni tugasannya adalah untuk mengangkut asid lemak dan juga gliserol. Khas untuk asid lemak dan juga gliserol sahajalah. Okay. Dan kelenjar, pada kawasan villus ini juga kelenjar usus akan merembeskan jus usus. Dia akan merembeskan jus usus lah. Di mana dalam jus usus tu akan ada pelbagai enzim yang kita pelajari dalam subtopik sebelum ni. Okay. Microvillus. Microvillus ni adalah unjuran yang ada di atas villus. So kita akan nama dia microvillus lah. Okay, dia akan ada pada permukaan epithelium villus di mana dia adalah unjuran-unjuran yang lagi halus. Okay. Tugas dia adalah untuk menyediakan luas permukaan yang besar. Dia nak tambahkan lagi luas permukaan bagi meningkatkan kadar penyerapan. Okay. So, untuk memaksimumkan kadar penyerapan lah. Ini adalah gambaran tentang penyerapan makanan tercerna pada satu villus daripada berjuta-juta villus lah. Okay. So petunjuk ada kat tepi ni, warna biru, bulat biru ni adalah glukosa, okay, daripada kanji asalnya. Asid amino daripada protein, asid lemak dan gliserol daripada lipid lah. Kita akan ada titisan halus lipid, ada galaktosa dan juga fruktosa. Karbohidrat jugalah. So kalau perasan, okay, kesemua bahan ni, kecuali asid lemak dan gliserol dan juga titisan lipid ni, akan masuk ke dalam salur darah. Nampak dia akan masuk dalam salur darah. Kecuali asid lemak dan juga gliserol, dia akan masuk ke dalam leptil, bahagian tengah hijau ni. Okay. Yang lain semua akan masuk dalam ataupun diserap masuk ke dalam kapilari darah. Okay. So, fruktosa, glukosa, galaktosa, asid amino, okay, vitamin B dan C iaitu vitamin yang larut air dan juga air akan masuk melalui sel epithelium dan masuk ke dalam kapilari darah. Okay. Dan kaedah penyerapan tu akan berbeza lah.
Contoh fruktosa resapan berbantu. Maknanya dia kena lalu protein liang ataupun protein pengangkut lah. Okey. Glukosa dan juga asid amino dia akan melalui pengangkutan aktif. Okey, vitamin B dan C dia akan diserap bersama air. Air juga akan diserap dengan proses osmosis. Okey. So akan ada cara penyerapan yang berbeza. Itu semua kita dah belajar dalam bab 3. Okey. Manakala asid lemak dan gliserol ni, dia akan membentuk titisan halus dalam sel epitelium dan juga vitamin yang larut lipid, iaitu vitamin adik lah, ADEK. So dua benda ni dia akan masuk melalui sel epitelium, masuk ke dalam lektil dan kedua-duanya akan diserap dengan kaedah resapan ringkas. Okay. So tu yang berlaku penyerapan pada ileum. So kamu belajar simple lah. Apa yang ada dekat ileum, apakah penyesuaian ciri-ciri strukturnya. Okay. Dan hasil pencernaan mana diserap masuk ke dalam kawasan mana. Okay. So seterusnya kita akan pergi kepada subtopik seterusnya iaitu asimilasi. Apa benda ni asimilasi ni kan? Okay, so asimilasi ini adalah sebelum tu kamu kena tahulah dalam manusia ni akan ada sistem peredaran di mana akan ada dua benda yang membentuk sistem peredaran ni iaitu sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Yang mana kedua-dua sistem ini akan mengangkut nutrien untuk diasimilasikan. Okay. Apa maksud asimilasi ni? Asimilasi ni sebenarnya adalah nutrien-nutrien yang diserap tadi tu dia akan digunakan untuk membuat benda lain ataupun untuk menjalankan aktiviti dalam tubuh badan lah. So kita panggil asimilasi. Okay. Sama ada digunakan untuk membentuk sebatian yang kompleks ataupun untuk menjadi komponen bagi sesetengah struktur. Okay. So kapilari-kapilari darah tadi yang pada bahagian ileum tadi tu, okay, dia akan ada jaringan salur darah ni dan akhirnya dia akan berkumpul di kawasan vena portal hepa yang mana vena portal hepa ni akan membawa darah pergi ke kawasan hati. Okay, darah yang mengandungi nutrisi ataupun makanan tercerna tadi itulah. Okay, manakala lektil tadi tu yang pada kawasan villus tadi tu pula dia akan bergabung membentuk satu sistem salur limfa lah yang kita namakan dia sistem limfa. Okay, so seluruh tubuh badan kita pun ada sistem limfa lah, sistem pengangkutan limfa. So, sistem pengangkutan limfa dalam badan kita ni akan masuk ke dalam beberapa duktus lah. Dan akhirnya dia akan berkumpul dekat kawasan vena subclavicle kiri. So dia akan masuk dalam salur darah juga. Cuma dia lalu jalan lain. Okay, kalau tadi vena hepa portal, sekarang ni vena subclavicle kiri lah. Okay. Sebelum lipid tu akan diangkut oleh darah ke semua sel badan. Okay. So, apakah fungsi hati dalam mengasimilasikan makanan yang tercerna? Okay, so hati ni dia merupakan macam kita kata center lah untuk mengawal kuantiti nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah kita. So dia akan kontrol banyak mana nutrien yang akan dijalankan di sekeliling ataupun di dalam badan kita lah. Apa yang hati buat, okay, fungsi dia pertama dia akan sebagai metabolisme makanan tercerna. Okay, di mana glukosa tu dia akan susun untuk respirasi sel. Okay. Manakala asid amino ni dia akan gunakan untuk mensintesis ataupun membuat protein plasma dan juga enzim lah. Okay. So dalam satu proses yang kita namakan proses pendiaminan ataupun deamination, okay, asid amino yang berlebihan ni, yang kalau kita makan makanan yang gizi kita banyak protein, so banyak asid amino yang terlebih. So proses pendiaminan ni dia akan tukar asid amino itu kepada urea yang akan dikumuhkan ataupun dibuang melalui air kencing. So semua ni berlaku dekat hati. Okay. So seterusnya hati juga menjalankan tugas penyah toksinan. Di mana kalau dalam darah kita ni akan ada bahan toksin, so hatilah yang akan menyingkirkan bahan-bahan tersebut. Okay. Di mana bahan toksin ni akan disingkirkan melalui air kencing juga. Okay. Hati juga akan menyimpan nutrien di mana glukosa yang berlebihan, kalau tadi asid amino berlebihan kita akan buang. Okay, melalui air kencing. Sekarang glukosa yang berlebihan dia akan ditukar kepada glycogen untuk disimpan. Okay. So semacam reserve lah. Okay, reserve tank. So bila-bila nak guna tenaga, glycogen ni akan ditukar kepada glukosa kembali. Okay.
Okay, so ni yang kita ceritakan tadi lah. Cuma yang ketiga ni, jika bekalan glukosa dia memang tak cukup, so asid amino boleh ditukarkan kepada glukosa oleh dan fungsi ni dijalankan oleh hati lah. Okay. Untuk glukosa pula, kalau ada bekalan glukosa yang lebih, hati dia akan ditukar kepada glycogen dan disimpan dalam hati. Okay. So tiba-tiba dalam bulan puasa ke, tiba-tiba aras glukosa dalam darah kita menurun. So secara automatiknya glycogen ataupun simpanan tadi tu dia akan ditukar kepada glukosa. Jika simpanan glycogen pun dah sampai maksimum, maka glukosa yang lebih tu lagi dah tak boleh tukar jadi glycogen dah. So dia akan bertukar menjadi lemak. Okey. So itulah dia punya flow dia. Dan semua benda ni dijalankan oleh fungsi hati lah. Okey, so kalau boleh bayangkan karbohidrat dan sebagainya, bila sampai dekat usus kecil dia akan jadi glukosa, betul. So glukosa ni akan masuk salur darah dan akhirnya dia akan berkumpul dekat vena portal hepa. Sama juga asid amino dan sebagainya dia akan masuk dan dia akan berkumpul dekat vena portal hepa dan pergi ke hati. So dekat hati ni lah akan berlakunya proses asid amino nak hantar kat mana, glukosa nak hantar kat mana, kalau lebih nak buat apa dan sebagainya. Okey. Manakala lipid pula dia akan lalu jalan lain. Jalan sistem limfa. Tapi akhirnya dia akan berkumpul dekat vena subclavicle kiri yang mana dia akan masuk juga dalam salur darah untuk dihantar kepada seluruh badan. Itu pun akan dikawal oleh hati lah. Okay. So proses asimilasi juga berlaku dalam sel. Selain dekat hati, dia juga berlaku dalam sel lah. So dekat sel, asid amino digunakan untuk mensintesis protoplasma baru ataupun kita kata untuk membaiki tisu yang rosak lah. Okay. Asid amino juga dekat sel digunakan untuk mensintesis hormon dan juga enzim. Okay. Dekat sel, glukosa ni dia akan digunakan untuk respirasi lah. Di mana dalam respirasi ni kita akan membebaskan tenaga air dan juga karbon dioksida. Ni kamu dah belajar dalam tajuk 7 lah. Manakala glukosa yang berlebihan akan disimpan sebagai glycogen juga, tapi bukan dekat hati tapi dekat otot lah. Sebab proses asimilasi berlaku dekat sel. Okay. Di mana tenaga daripada respirasi tu biasanya digunakan untuk mensintesis ataupun membuat protein yang baru lah. Okay. Lipid seperti fosfolipid dan juga kolesterol digunakan untuk membina membran plasma. Macam ni kamu dah belajar fosfolipid. Dua lapisan fosfolipid kan. Daripada mana? Daripada lipid lah. Okey. Pada bahagian sel, lemak yang berlebihan ni dia akan disimpan dalam tisu adipos. Di bawah bahagian kulit lah. Okey. Jika badan kita ni kekurangan glukosa, lemak ni dia akan dioksidakan ataupun ditukarkan kepada glukosa untuk membebaskan tenaga. Okey. So tamat asimilasi. So asimilasi ni dia sebenarnya adalah proses di mana makanan tercerna tadi tu diubah ataupun disusun untuk kegunaan tubuh badan lah, sama ada pada bahagian hati ataupun pada asimilasi pada bahagian sel. Dan untuk satu pita akhir dalam video ini kita akan sentuh sedikit tentang penyah tinjaan. Bagaimana penyah tinjaan berlaku. Okay. Selepas ileum ataupun selepas usus kecil, salur alimentari diteruskan lagi dengan usus besar. So apakah fungsi usus besar? So fungsi usus besar ni dia akan menerima makanan yang tak tercerna, dia akan menerima sel yang mati. Dia akan menerima sel epitelium, okey, dia akan ada serat dan juga air yang akan masuk usus besar lah. Dan pergerakan dalam usus besar pun masih lagi menggunakan prinsip peristalsis. Okay, tindakan peristalsis. Okay. Biasanya serat akan terdiri daripada selulosa daripada dinding sel tubuhan, sayur-sayur yang kita makan lah. Okay. So dua fungsi utama usus besar ialah yang pertama dia akan menyerap air dan juga vitamin, menyerap air dan vitamin untuk masuk dalam badan kita. Dan yang kedua dia akan membentuk tinja. Okay. So penyerapan air dan vitamin. Antara bahan yang diserap dalam usus besar adalah air, garam mineral dan juga beberapa hasil metabolisme lah seperti vitamin B, K dan juga asid folik. So ini antara bahan-bahan yang diserap dalam usus besar. Okay. So bagaimana tinja terbentuk? So selepas air dan juga bahan-bahan lain itu diserap, kalau kita boleh bayangkan makanan yang separa cecair tadi tu dia akan mula mengeras. Okay. So dia akan menjadi pepejal yang mana kita akan sebut itu sebagai tinja lah. So dalam tinja ni ada apa? Dalam tinja ni dia akan ada sel-sel mati tadi tu. Yang mana sel-sel mati tu mana dapat daripada lapisan usus yang dah terkoyak dan sebagainya.
bahan buangan seperti pigmen hempedu warna-warni hijau tu, bakteria dan juga bahan-bahan toksik yang tidak diperlukan oleh badan lah. Okay. Dekat dinding usus besar juga akan ada mucus seperti lendir untuk melincinkan pergerakan tinja. Okay. So tinja ni biasanya dia akan mengambil masa selama 12 sehingga 24 jam untuk bergerak dalam dia punya laluan usus besar tu sebelum memasuki kawasan yang kita namakan sebagai rektum. Okay. So dalam rektum ni dia akan berkumpul dulu sehinggalah bila dah full ataupun penuh akan ada tekanan dan menyebabkan badan kita rasa nak menyingkirkan tinja. Okay. So bila kita rasa nak menyingkirkan tinja, otot-otot rektum tadi tu, otot-otot yang kawasan kita simpan tinja tu dia akan mengecut. Dan akhirnya dia akan mengeluarkan tinja dari tubuh lah. So proses pengecutan otot rektum ni ataupun proses mengeluarkan tinja ni kita akan sebut sebagai penyah tinjaan. Okay, penyah tinjaan. So tamatlah subtopik 9.3 sehingga 9.5. So 9.6 dan 9.7 kita akan jumpa dalam video yang seterusnya lah. Okay, cikgu harap semuanya boleh faham. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.